yang telah memberi cadangan dan pandangan terhadap perkara yang menyentuh bidang kuasa Kementerian Usahawan Peladangan dan Komoditi semasa pembahasan Peninjauan 2014 di Dewan Yang Mulia ini. Tuan Sri Yang Ketua, Yang Berhormat dari Sekijang telah mencadang supaya diperbanyakkan lagi program latihan dan promosi bagi mengelakkan rakyat menceburkan diri dalam penanaman komoditi sebagai sumber pendapatan. Kementerian memang setuju dengan saranan Yang Berhormat dari Sekijang supaya memperbanyakkan lagi program latihan dan promosi bagi mengelakkan rakyat menceburkan diri dalam penanaman komoditi sebagai sumber pendapatan petani. Dalam hal ini, Kementerian melalui agensi-agensi telah melaksanakan program latihan berkaitan dengan sawit, getah, kayu kayan, koko, lada dan kenaf. Selain itu, Kementerian juga telah merupakan Institut Peladangan dan Komoditi Malaysia, Institute Malaysian Plantation Commodities Impact dengan singkatnya, bagi melahirkan usahawan dan tenaga kerja mahir, seperti mahir dalam sektor peladangan dan komoditi. Pada tahun 2012, Impact telah melatih seramai 4,896 orang peserta yang melibatkan 127 kursus. Bagi tujuan mempromosi peluang yang ada dalam sektor komoditi, bagi menambah sumber pendapatan, Kementerian telah melaksanakan program turun padang yang dikenali sebagai Hello Commodity. Program ini bertujuan mendekati masyarakat untuk memaklumkan tentang inisiatif dan bantuan yang disediakan oleh kerajaan dalam sektor komoditi serta bagi menarik minat golongan belia untuk menceburi bidang ini. Melalui Hello Commodity juga, para pekebun kecil dapat mengetahui teknologi terkini yang boleh digunakan pakai oleh mereka dalam usaha meningkatkan produktiviti tanaman. Untuk makluman ahli Yang Berhormat, sebanyak 7 program Hello Commodity telah dilaksanakan pada tahun 2012 dan sehingga Oktober tahun ini sebanyak 7 program Hello Commodity telah dijalankan. Selain itu, juga promosi sektor ini, Kementerian juga menganjurkan pameran dan persidangan antarabangsa komoditi Malaysia atau Malaysian International Commodity Conference and Showcase yang merupakan satu acara diwi tahunan MPIC untuk memamerkan kemajuan dan perkembangan terbaru dalam industri peladangan dan komoditi negara. Selain mempamerkan penemuan inovasi dan teknologi baru di bidang peladangan dan komoditi, MICOS juga mewujudkan peluang-peluang pemadanan perniagaan di antara penggiat industri swasta di dalam kedua negara. Yang Berhormat dari Jelun telah membangkitkan supaya pasaran-pasaran sedia ada untuk produk asaskan komoditi dikaji semula dan juga nisbah guna tanaman komoditi utama. Sektor peladangan dan komoditi merupakan antara penyumbang utama kepada pendapatan ekspor negara. Pada tahun 2012, sektor ini telah menyumbang RM127 Malaysia 5 bilion, iaitu 18.2% daripada keseluruhan pendapatan ekspor negara, selain memberi peluang pekerjaan kepada rakyat, termasuk 700,000 pekebun kecil komoditi. Bagi memastikan industri bersaing dan terus menyumbang kepada pembangunan negara, kerajaan telah merangka Dasar Komoditi Negara 2012-2020. Di bawah dasar ini, sektor peladangan dan komoditi dijangka menyumbang ringgit Malaysia 242.6 bilion pada pendapatan ekspor negara menjelang tahun 2020. Berhubung dengan cadangan penderukaan pasaran, Kementerian akan meneruskan aktiviti promosi untuk memperkukuhkan dan memperluaskan pasar produk-produk komoditi. Usaha ini dilaksanakan melalui pejabat-pejabat agensi kementerian di luar negara seperti di Washington DC, Amerika Syarikat, Brazil di Belgium, Karachi di Pakistan, Cairo di Mesir dan Shanghai di China. Selain itu, Kementerian juga akan mengadakan misi teknikal ke negara-negara yang berkepentingan untuk meluaskan lagi pasaran dan juga menawarkan khidmat nasihat kepada para pengguna di luar negara mengenai kelebihan pengguna produk-produk komoditi negara. Bagi memastikan kepentingan daya saing industri komoditi sentiasa terpelihara di peringkat antarabangsa, kerajaan juga telah menyertai secara aktif mesyuarat-mesyuarat serta forum-forum yang penting di peringkat antarabangsa, termasuk mesyuarat jaduankuasa bersama Malaysia Perancis mengenai minyak sawit, mesyuarat Malaysia Indonesia dalam bidang komoditi, Melindo dengan singkatnya, mesyuarat International Tripartite Rubber Council, International Tropical Timber Organization, International Cocoa Organization dan International Paper Community dengan izinnya. Kerajaan juga akan meneruskan aktiviti-aktiviti penyelidikan dan pembangunan bagi memastikan produk-produk baru yang bernilai tambah tinggi. Ini penting bagi memastikan produk-produk komoditi negara sentiasa relevan dan menepati keperluan negara pengguna.
Mengenai pemilihan tanaman komoditi, ianya merupakan keputusan pemilik tanah dan kerajaan tidak akan menetapkan nisbah tanaman komoditi. Walau bagaimanapun, kerajaan sentiasa menasihati para pengusaha, terutama pekebun kecil, supaya mengusahakan tanaman komoditi berdasarkan kepada kesesuaian tanah. Selain itu, kementerian melalui agensi-agensi yang menyediakan khidmat nasihat bagi membolehkan pengusaha tanaman komoditi meningkatkan produktiviti dan juga menikmati pendapatan yang munasabah. Yang berhormat dari Lawas telah mencadangkan supaya disediakan sebuah pejabat baru bagi Lembaga Lada Malaysia memandangkan peningkatan peranan dan fungsi MPB di atas pembangunan tanaman lada. Tan Sri Yang Ketua, untuk makluman yang berhormat, Kementerian sedang merancang untuk membina Pusat Pentadbiran Penyelidikan Pembangunan dan Pengembangan Lada di Penderson, Semengguk, Kuching, Sarawak. Perolehan tanah seluas 18.4 ekar telah selesai dilaksanakan dan geran hak milik sedang diuruskan oleh Pejabat Tanah Sarawak. Buat permulaan, pada tahun 2014, kerajaan telah meluluskan peruntukan 2 juta untuk di bawah projek penumbuhan stesen penyelidikan lapangan bagi membangun 3 ekar dari kawasan tersebut sebagai plot penyelidikan. Tentunya Ketua Pelan Induk Pembinaan Pusat Pentadbiran Lembaga Lada Malaysia di Semengguk, Kuching juga sedang dirangka dan melibatkan pembinaan pembangunan R&D Blok Pentadbiran Pusat Pengembangan Lada. Permohonan peruntukan dijangka akan dikemukakan dalam bajet 2015 setelah pelan induk yang terperinci mengenai siap disediakan. Itu yang Ketua menyentuh mengenai isu dibangkit yang berhormat dari Pemerintah Pauh dan yang berhormat dari Gombak mengenai subsidi minyak masak. Sebelum ahli yang berhormat, subsidi bagi minyak masak akan diteruskan. Perbezaan jumlah subsidi yang dibangkitkan bukanlah pengurangan subsidi yang akan membebankan rakyat bagaimana yang didakwakan. Harga jualan runcit minyak masak ditetapkan seperti berikut, iaitu bagi bungkusan adalah RM RM2.50 1 kg, manakala dalam botol adalah RM33 1 kg, RM6.6 bagi 2 kg atau RM9 bagi 3 kg. Jumlah anggaran ini, kos ini adalah semenjak tahun 1997. Jumlah anggaran subsidi adalah berpanduan kepada harga threshold minyak sawit bertapis, refined, bleached and deodorized palm oil pada ringgit Malaysia 1,700 setan. Sekiranya harga RBPDL adalah lebih tinggi berbanding dengan harga threshold, perbezaan ini akan ditanggung oleh kerajaan. Sebagai contoh, sekiranya harga RBDPL paras 3,000 setan, kadar subsidi ditanggung oleh kerajaan sebanyak ringgit Malaysia 1,300 setan. Namun begitu, apabila harga RBDPL jatuh ke paras 2,500 setan, kadar subsidi disediakan adalah sebanyak ringgit Malaysia 800 setan. Peruntukan subsidi di bawah kos bagi tahun 2013 adalah sebanyak ringgit Malaysia 1.5 bilion. Jumlah ini adalah berdasar kepada anggaran harga RBDPL pada kadar 3,350 ringgit setan, manakala peruntukan subsidi yang dilulus pada tahun 2014 adalah ringgit Malaysia 1.02 bilion berdasar kepada jangkaan RBDPL pada kadar ringgit Malaysia 2,800 setan. Maka dengan sebab inilah peruntukan subsidi masak bagi tahun 2014 nampaknya ada kekurangan dari tahun 2013. Itu yang Ketua, saya mengucap terima kasih kepada rakan saya dari yang berhormat dari Johor Bahru yang memahami perkara ini. Saya juga setuju dengan yang berhormat Johor Bahru bahawa kerajaan tidak ada hasrat untuk menyembunyikan apa-apa maklumat berkaitan dengan perkara ini. Datuk yang Ketua, perkara yang terakhir yang saya nak jawab di sini adalah berhubung dengan isu tanah adat Bumi Putra di Sarawak. Menyambung dari jawapan dari yang berhormat dari Kota Merudu tadi, yang dibangkitkan yang berhormat Lubuk Antu, yang berhormat Kanawit, yang berhormat Seri Aman dan yang berhormat Mas Gading. Tentunya betul kerajaan perhatian kata masalah-masalah yang dihadapi rakyat, termasuk masalah tanah adat di Malaysia. Menyedari akan hal ini, kerajaan memperkenalkan program pengukuran tanah hak adat NCR yang telah pun dilaksanakan sejak tahun 2010. Program ini bertujuan menjamin hak pemilik tanah NCR
Sehingga kini kira-kira 349,086 hektar telah siap dibuat pengukuran per meter dengan perbelanjaan sebanyak 63 juta. Sehingga 30 September 2013, seluas 239,292 hektar tanah adat ini telah selesai dibuat perwataan. Program pengukuran ini akan diteruskan pada tahun 2014 dengan peruntukan ringgit Malaysia 30 juta. Pelaksanaan pengukuran per meter akan diteruskan selaras dengan kelulusan kerajaan. Pada masa yang sama juga, Jabatan Tanah dan Survey Sarawak akan mula mengeluarkan geran mengikut Seksyen 18 Kanun Tanah Negeri Sarawak untuk kuasaan per meter yang telah diwartakan. Itu betul-betul itulah antara beberapa perkara yang telah disimpulkan mengenai kementerian saya. Apa-apa perkara yang saya tak sempat jawab di sini, kita akan ambil perhatian kepada perkara-perkara tersebut. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sila Kementerian Kerja Raya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima